Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita kembali dengan Shopee So, saya akan share sedikit perkongsian mengenai Shopee. Untuk setup Shopee menggunakan handphone yang basic sebelum ni, saya dah share dekat video sebelumnya. So, sekarang kita nak masuk apa? Ada macam-macam saya nak share hari ni. So yang first kali adalah berkenaan dengan free shipping. Ini free shipping program daripada Shopee. Okey, jadinya macam ni ya. Apa tu free shipping program? Contoh ya. Okey, ada tak nak? Okey, jadinya kalau contoh macam kita punya yang ada free shipping macam ni, ada Shopee akan bagi vouchers free dekat kita punya kedai untuk digunakan oleh customer kita. So customer kita akan dapat free courier charges ataupun courier cost courier ataupun courier charges ataupun charge courier. Macam tu ya. Jadi mereka tak perlu bayar courier, bayar harga produk sahaja untuk tapi free shipping ni ada terma dan syarat dia. Ni minimum order ataupun minimum purchase adalah RM19. Jadi kalau beli barang dekat kedai ni contoh harga RM19 akan dapat free shipping selama voucher tu valid ya. Okey, kita lanjut je. Macam mana nak dapatkan free shipping program ataupun nak register? Okay, kita pergi Google sekarang. Aku pergi Google sebentar ya. Okey, type dekat sini free shipping program Shopee. Okey, ada dah dekat sini. And then kita pergi dekat yang ni. What is Shopee Post Laju free shipping program? Ni free shipping program, how do I join Shopee? Yang ni. Kita pergi yang ni, klik yang ni. Hi, how can we help? Okay, bla bla bla. And then kita pergi yang ni pula, Shopee free shipping ya. Saya buka dekat new tab. Dekat sinilah kita boleh mendaftar. Sekarang dekat Shopee ni mereka dah bekerjasama dengan 4 courier service punya company, Pos Laju, DHL, JNT dengan Ninja Van. Contohlah kita ambil Pos Laju ya. Okey, kita daftar. Saya open dekat new link ya. Buka pun boleh, buka terus. Sekarang kita nak daftar dekat Pos Laju. So yang ni ini best, sangat best sebab 5kg ke bawah kalau kita punya produk kita sekarang ni saya bercakap kita ni adalah seller ya. So kalau kita punya produk 5kg dan ke bawah jadi customer kita dapat benefit tak perlu bayar charges untuk courier. Selama mereka ada voucher lah. Kalau mereka tak ada voucher, mereka akan dapat discounted shipping fees. Jadinya macam sepatutnya untuk ni ya. Ni apa ni? Yang ni adalah Pos Laju. Ni Pos Laju. With Pos Laju. Pos Laju selalunya kalau macam yang bawah yang kecil-kecil tu, parcel yang kecil-kecil tu bayar RM8.5 ataupun RM8. So dalam ni boleh berpeluang untuk bayar postage percuma. Bayar percuma. Ataupun kalau macam 2 kilo pun percuma juga. Yang tu mereka suka, customer kita suka, kita pun suka sebab customer suka kan. Okey. Apa saya cakap ni? Macam itulah. Alright. Sekarang kita sambung. Macam mana nak sign up dulu ya. Nanti kita akan masuk ke sini step-step ni, tapi sebelum tu kita sign up dulu. Ni sign up. Kita pergi sign up macam mana? Saya pun dah lupa sebab dah lama ni. Alright, so please choose your activation date. Pilih je paling secepat mungkin So hari ni adalah 26 April. Kita kalau boleh 6 Mei ni dah lambat kan, 26 April lambat lagi baru boleh aktif. So secepatnya pilih 6 Mei. Your username yang kita dah register, contohlah fig_alif contoh please select. Sekarang ni kita punya ikut kita punya register kita punya Shopee information ya. Kalau macam kita register dekat Shopee ni, kita register ni, ni pun silsilah nama account ni. Saya register dekat Selangor, pilih dekat sini Selangor ni. Contohnya saya guna saya punya location contoh ya. Okay, and then I agree.
And then submit. Dah macam tu. Lepas tu tunggu mereka approve. Itu sahaja. Sangat mudah. Dan yang ni apa tadi? Yang ni sign up untuk pos laju. Okay, kalau untuk yang DHL pula macam mana? Klik DHL. Sign up je untuk semua ni ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4 ni semua sign up sahaja. Walaupun kadang-kadang kita pilih untuk activate dua saja, pos laju dengan JNT kan, kebanyakannya kan. Dengan Ninja Van ni sangat murah. So sekarang Ninja Van ramai juga orang activate ataupun enable option Ninja Van. So customer kita boleh pilih Ninja Van, sebab Ninja Van ni kalau untuk discounted postage RM4 macam tu lah, lagi murah dari JNT. Dan pos laju RM5, JNT RM4.13. Cuma Ninja Van ni dia punya cawangan tak sebanyak pos laju dan JNT kan. Jadinya terpulang lah, kalau kita nak murah, Ninja Van ni aktifkan. Kalau dekat dengan rumah ada cawangan, so senang untuk kita pergi Ninja Van tu buat. Ataupun mereka boleh pick up dekat kita punya kawasan, boleh je enable Ninja Van punya option ya. Alright, so selalunya ada dua sahaja saya. Kalau saya sebab dekat rumah ada JNT dengan pos laju saja. So apa ni? Okay, nanti tu. Sorry, iklan. So saya pilih dua ni. Okay, itu seterusnya. Walaupun saya pilih dua saja, semua ni saya aktifkan. Pos laju, DHL, JNT, Ninja Van ni semua saya sign up. Sign up dekat sini ya. So ni DHL punya. Okay, saya sign up dekat sini. Ni sign up je. Ikut dekat dia punya sign up punya proses taklah rumit dia. Jadi simple saja, simple step saja, sign up sahaja ya. Okay, ni DHL tadi. Boleh sign up je. Sign up now. Okay. So saya dah sign up. Jadi ni adalah sampel saja. Okay, bila dah siap tadi, mereka semua dah approve, kita dapatlah free shipping punya free shipping program tadi. Kita dah di-approve oleh Shopee dan juga courier service company tadi dah approve. Okay, sekarang seterusnya apa? Seterusnya okay. Yang ni dah settle lah. Dah selesai. Nanti kita punya akan jadi macam ni ya. Macam okay, ni bun silsilah. Macam saya ambil saya punya sampel saja lah ya. Saya punya contoh. Okay ni semua dah ada label free shipping. So korang beli dekat Binit Cosmetics punya shop, boleh dapat free shipping. Tak perlu bayar postage selagi korang ada voucher. Yes. Seterusnya, apa seterusnya? Seterusnya kita akan pergi ke sini pula. Okay, seterusnya kita pergi sini pula. Yang still tadi kan kita tekan yang ni, how to join kan? Sekarang kita tekan yang ni pula. Okay, yang ni, ini adalah dia punya step-step. Korang boleh tengok ya. Sebelum, okay, kita kena aktifkan semua ni juga. Click here. Ni step 1, get a printer. Get a printer. Yes. Untuk print sebentar. Mana ya sampel? Nanti saya bagi sampel. Untuk print, ni ada ni. Dah ada siap. Ni adalah sampel. Salah satu ni Shopee panggil airway bills ataupun tracking number. Tracking number dia dekat sini. Kalau untuk pos laju, Shopee pos laju, ada account number. Mana account number? Ni account number. Yang ni adalah account number kita lah sebagai seller. Ni contohnya. Jadi kita untuk print ni kena ada printer. So don't have a printer, buy one now. Beli dekat mana? Ni shop now dekat sini. Ni lah, buka ya. Beli printer dekat sini. Mana dia printernya? Salih pun boleh, silap. Ni dia ada tunjuk printer murah-murah dekat sini ya. So saya tak boleh tunjuk dekat situ. Nanti korang you also boleh cari sendiri ya. Okay, ni sebab airway bills ni, way bill ataupun airway bills ataupun airway bill ni kita kena print ya. Sebab tu kena ada printer different. Okay, untuk pos laju kita kena print 2 keping. Satu untuk kita, maksudnya satu untuk letak dekat parcel, lagi satu kita bagi dekat
apa nama dia tu, lagi satu kita bagi dekat pos laju. Susahnya. Lepas tu kita kena ada borang PL9. Yang ni PL9 punya borang. Bentuk dia macam ni. Kita kena request dekat abang pos, dekat pos laju. Yang ni contoh dia. Kalau dekat tempat saya, kami dibolehkan untuk photostat yang ni. So tak payahlah datang dekat pos laju minta. Setiap kali datang minta. So saya minta saja yang kosong. Ni ada nombor akaun, tapi saya punya saya dah padam So saya minta je. And then photostat sendiri. So saya siap-siap tulis. Kalau contoh ada 5 parcel untuk pos laju, saya tulis dia punya tracking number dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5 tracking number. Di sini alamat saya kena tulis, nombor akaun saya kena tulis dekat sini. Lepas tu sini saya punya company stamp ataupun company shop dah siap bagi dekat mereka. Tak payah tunggu dekat sana lama sangat ya. Alright, ni adalah pos laju punya. Kalau untuk apa? Kalau untuk JNT pula, perlu satu je lepas print macam ni, airway bill macam ni. Satu tu lekatkan dekat parcel ya. Yang untuk yang tu nanti saya akan buat asing lah ya, supaya tak rumit sangat ya, banyak sangat yang bercampur-campur. So kali ini kita akan bahas mengenai macam mana nak print sahaja dulu ya. So dah tadi get printer step 1 kan. Okay, step 2 dia cakap update shipping address. Bila kita dah jadi seller, mereka nak kita update kita punya information secara jelas supaya mengurangkan possibility untuk penipuan ya. Okay, sebentar, macam-macam kena update dekat nombor phone. Itu pun still ada juga scammer kan. Okay, so kita ikut je lah rule yang mereka bagi. Ni adalah update shipping address ya. Shipping address kena update. Kita pergi dekat Me, account settings, ikut je yang ni, Me, lepas tu klik account setting, my address. Dekat sini. Ni account setting tadi. Ni lepas tu dia keluar macam ni, klik my address. Okay, tambahlah add a new address. Yang ni okay, step 3 once you have inserted. Okay, dah tambah address tadi, set lah sebagai default address dengan set pickup address. Dua-dua nak address yang sama pun boleh. Set dua-dua alamat yang kita tulis tadi, kita set sebagai default address dengan pickup address. Dua-dua ni kena set ya, kena set default address dengan pickup address. Okay, yang ni dah siap dah. Step updating shipping address ni dah. And then seterusnya yang ni, okay, klik here. Ni understanding product weight, berat produk dengan shipping fee ya. Kita pergi sini pula. Mari kita bahas. Membahas. Yang ni lah. Apa nama dia? Volumetric. Okay, yang ni actual weight 1.5 kg. Packaging size 30 kali 30. Apa benda ni pun saya tak pernah buat yang ni. Belum pernah buat lagi. So ikut saja. Since the volumetric weight is higher than the product's actual weight, pos laju will take 4.5 kg as the parcel's chargeable weight. Okay, volume. Okay, dia kira macam ni, 30 kali 30 packaging. Sebab size packaging ni, size packaging ni 30 ni 30, high 30 kali weight 30. Ni 30 kali 30. Apa ni? Okay, sorry, iklan balik. 30 kali 30 kali 30 jadinya bagi 6,000, dia jadi 4,5 kg. Dia jadi 4.5. So dia ikut kita punya kotak ni. Jadi kotak jangan besar-besar sangat ya. Padahal beratnya 1.5 kg saja. Sepatutnya kita bayar, kita dapat free shipping. Tapi sebab dah tapi still bawah 5 kg, 4.5 kg boleh lagi. 5 kg ke bawah boleh lagi dapat free shipping ya. Yang tak boleh adalah 6 kg. Di atas 5 kg, 5.1 kg pun kena bayar. Okey ya. Ni tak ada apa rasanya. Ni shipping. Ni dia. Ni adalah kita punya. Tengok ni perkiraan. Face charge. Sekarang Shopee ada charge ya. Dia ada face charge sekarang. Tapi tak banyak lah, sikit je. Tengok dalam 130 ni dia charge RM2, RM2.60.
twist and charge. Saya tak berapa perhatikan sebab sikit, tak banyak. Dia sikit jadi akan charge. Okay, so ini adalah berkenaan dengan dengan berat. Jadi perhatikan kotak ni juga, dia kira ni kotak ni ni kan. Okay, ni tak ada apa rasanya. So yang ni okay. Step 4, kita pergi how to update product weight. Nak update. Okay, update dekat mana? Mari kita tengok ini apa dalam ni. Okay, ni dekat atas sini. Ni how to update berat produk. My products, pergi ke my product, edit. Edit. Lepas tu weight 0.5 kg. Product weight 0.6 kg. Sama sekali dengan parcel. Ni tak ada apa. Ni pun just edit berat saja, berat produk kita boleh buat lah. Edit dekat produk tu, my product sahaja. So itu bila-bila ya. Yang ni kalau nak edit berat ni bila-bila. Edit berat ke, nama produk ke, description produk ke, bila-bila kita boleh buat kalau nak edit. Just tekan je, tekan produk ni. Kalau guna PC ni senang. Tengok ya. Okay, saya kena pergi seller center semua. Kalau guna PC kita kena pergi ni, seller center. So pergi my products. Ni my product. Okay. Contohnya ini foundation tadi. Dekat sini kita dah boleh edit segalanya. Ni nama ni nak edit pun boleh. Berat dia ada dekat bawah ni. Sorry bising sikit ya. 0.2, 0.1 pun boleh sebab ni ringan saja. Okay, yang ni JNT ni Jawan. Okay, tengok ya, saya activate 2 saja sebab dekat rumah. Okay, in case kalau abang pos tak boleh pick up produk dekat tempat saya ataupun parcel tak boleh pick up parcel kami boleh terus pergi je, dekat je JNT dengan pos laju ni. So saya ambil 2 ni dan dua-dua ni alhamdulillah so far sangat bagus. Okay, alright, lepas tu update. Kita dah update berat. Yang itu tadi update berat So senang untuk yang step 4. Sekarang step 5 pula, free shipping activation. Okay, click here. Apa dekat dalam ni? Mari kita tengok. Mari kita tengok apa dalam ni. Teddy bear, pos laju kosong. Tengok ni kosong. Maksudnya dah lah. Nanti kalau kita punya activation, your existing pos laju and pos laju will be replaced with pos. Okay. Okay, yang ni je. Ni tak ada apa. So bila dah activated, kalau kita punya dah activated, dia ni sebelum tu shipping fee dia macam ni, dia punya tampilan pos laju West Malaysia kosong. Kita nak buat, kita yang tentukan nak berapa. Dekat sini nak tulis RM8 ke RM8.5 ke, ini berapa ke berapa. Tapi kalau dah activated, mereka yang tentukan dekat sini berapa. Kalau macam belum tu kita yang tulis RM8 ke. Ni tak ada apa ya. Lepas ni tak ada apa ni dekat sini. Okey dah. Ni tak ada apa. Step 5 tak ada apa ya. Dia just bagi tahu macam mana beza dia sebelum activation dengan sesudah activation. Processing an order. Okay, dah ada dekat sini. So saya tak perlu buat video lain lah. Okay, processing an order. Mari kita tengok. Lambat pula. Sorry sebentar ya. Processing order, printing the way bill. Nanti saya akan tunjuk direct dia. Packing the parcel, shipping an order. Nanti packing the parcel saya kena buat lain rasanya ni. Shipping an order, senang checking your income. Ni akan buat seterusnya. Okay, so hari ni kita sampai ke processing an order ya. Processing an order, dia tunjuk dekat sini my order. Okay, saya akan tunjuk terus ya my order. Okay, ni dekat sini my orders. Ni adalah semua yang orders, my orders. Okay, ni ada 4 ni saya dah proses semua. Okay, yang 2 ni saya tak proses lagi.
Tengok dekat sini. Ni dia. Okay. So kalau tengok sini ya, ni yang ada tulisan arrange shipment. Maksudnya saya belum print dia punya airway bills. Boleh tengok dekat atas tadi ya, ada 6. Hari ni ada 6. To process ada 2. Maksudnya 2 belum saya proses. 4 tu saya dah packing lah, dah proses. So 2 ni. Okay, saya since dah buka sini, saya terus tunjuk je. Okay, yang ni saya buka yang ni ya. Sebentar. Okay, saya buka yang atas dulu. Okay, klik je arrange shipment. Okay, tengok dekat sini pos laju. Dia pilih pos laju. Customer kita pilih pos laju. Tengoklah dekat tempat kita tu pernah tak ada postman yang pick up dekat kita punya barang. Kalau mereka boleh pick up, tanyalah dekat pos laju, dekat pejabat pos tu, boleh tak pick up dekat saya punya tempat. Saya ada barang ada produk Shopee. Bagi tahu juga kita punya produk selalunya range sehari dalam 1-2 macam tu. Boleh ke? Kalau mereka boleh, bolehlah kita pilih I will arrange ni ya. I will arrange pick up. Ni. Monday to Friday pukul 2 sampai pukul 6 PM. Pick up hours may vary according to your location. Biasalah tu. Ya, okay. Boleh pilih I will arrange pick up ataupun I will drop off. I will drop off. So yang ni kalau macam saya kalau risau abang pos tu lambat datang, saya memang pergi je supaya cepat. Sebab JNT ataupun pos lebih cepat kita punya pergerakan ya. Saya suka semua barang saya cepat bergerak. So saya drop off je. Keluar semua drop. 2 tempat je, memang sebelah-sebelah je tempat dia orang ni. Pos laju dengan JNT ya. Okay, so So saya akan drop off ya. Saya akan drop off. Okay, saya akan drop off. Ni dah tanda merah dekat sini ticknya. And then confirm. Sekarang applying for tracking number. So dia akan keluarkan tracking number. Okay, dah siap. Ni adalah dia punya tracking number. Saya print ya. Sebab tu perlukan printer. Sebab kita kena print. Okay, so saya kena download. Sebab saya tak nak saya nak download ni. Lepas tu saya akan print. Lepas tu saya print. Dan boleh print in grayscale. Ni maksudnya hitam dan putih saja, tak ada color, tak ada masalah ya. So saya jimat. Saya nak jimatkan color dekat printer saya pilih black and white saja ya. Okey dah. Dia kalau untuk pos laju ni dia punya size memang A4 size bahagi kepada 2. Ni A4 size ni, betul-betul ngam A4 size. Sebentar saya print ya. So ni saya print. Yang ni contoh untuk pos laju. Sebentar. Maafnya. Okey, dia recording ni. Okey. Seterusnya saya nak bagi contoh yang lagi satu adalah ni. Yang ni JNT. JNT drop off saja. So kita akan drop off dan applying tracking. Ni adalah tracking number ataupun waybill. Waybill nama dia, bukan airway bill. Okay, waybill untuk JNT. Ini adalah waybill untuk JNT. Dia punya size ni, JNT punya size ni sebenarnya kecil. Tapi saya punya printer ni saya tak set lagi macam mana nak set. Kecil je. So kita perlukan half ni sahaja. Satu saja yang perlu kena print. Jadinya tak perlukan A4 size paper sebesar A4 size pun. Separuh A4 size pun cukup. Sebab sebelah saja kita perlu satu je. JNT senang sikit. Pos laju perlukan 2. JNT satu saja. So ni walaupun ada 2 ni, tapi kita perlu satu saja yang untuk dilekatkan dekat parcel ya. Okay, saya print. Dah siap. So itu adalah printing airway bill. Macam mana packing the parcel, shipping and order. Shipping macam biasalah.
Kalau untuk JNT sangat senang. Untuk pos laju juga setengah. Pos laju tu kita just drop saja. Tapi kalau setengah tu dia tak accept drop, kita kena beratur juga untuk pos laju. JNT memang super easy. Datang saja, drop, dah kita terus pergi. Tak payah beratur macam kita nak buat prabayar. Packing the parcel ni, okay, setengah orang dia print yang ni, waybill ni, dia print dekat sticker paper. Tapi kalau tak ada, macam saya print dekat A4 size. Lepas tu dekat ni, tepi ni saya just lekatkan tape je, selotip. Saya lekatkan tape je tepi-tepi ni, bagi kemas je. Lekatkan yang kemas, sebab Shopee e-commerce ni customer dia akan perhatikan kekemasan kita punya packaging. Kalau ada tape yang besar, selotip yang besar, tape habis semua. Kalau tak ada, cukup tepi-tepi 4 sudut, 4 sisi ni pun boleh juga. Tapi takutnya kena hujan kan. Kena hujan dia jadi basah. Kalau boleh tutup semua, cover semua. Kalau tak boleh, tutup ke 4 sisi saja. Untuk pos laju, dia memang dah siap ada plastik yang boleh cover. Tapi kalau untuk JNT, plastik JNT dia tak ada cover. Boleh je guna tape macam yang saya cakap tadi, dekat sisi-sisi 4 sisi ni tape saja. Ni gunting bagi 2, ambil satu saja yang untuk recipients copy. Yang dispatcher ni kita buang je pun tak apa. So recipients copy ni kita tapekan dekat parcel kita. Kalau boleh guna plastik biasa, maksudnya plastik pos yang biasa kita beli dekat kedai-kedai pun boleh, yang warna grey ataupun warna hitam tu. Lepas tu lekatkan saja. Janji kita punya packaging dekat bahagian dalam tu selalunya kita guna bubble wrap. Bubble wrap supaya kalau mereka campak tak pecah ke apa ya. Lepas tu kalau ada barang yang fragile, kena letak stiker fragile supaya mereka tak pecahkan baling-baling. Okey, itu sahaja rasanya untuk hari ni. Perkongsian dari saya dah panjang sangat ni. InsyaAllah seterusnya akan ada, kalau memang perlu nanti saya buat video lagi, dan kalau sempat insyaAllah. So sekian saja perkongsian dari saya hari ini. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.